Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita diizinkan Allah, masih lagi diizinkan Allah untuk sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah, solat berjemaah dan seterusnya menyertai majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dan memberikan keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Esok lusa belum tentu lagi. Tadi dah diumumkan berarti bermula daripada pukul 12 minit besok kembalilah sebagaimana biasa baliklah kita. Cumanya kita walaupun kerajaan dah umum, kita nak tunggu yang rasmi daripada JAIZ lah, sebab majikan kita JAIZ kan. Tapi biasanya kalau kerajaan umum tu begitulah keadaannya kan. Jadi solat jemaah pun kemungkinan tinggal imam, Bilal dan Siak sajalah kan, balik asal dulu. Alhamdulillah kepada imam, Bilal dan Siak tu alhamdulillah lah, kerana masih lagi dapat bersolat jemaah. Saya pun termasuk dalam golongan yang alhamdulillah masih lagi dapat bersolat jemaah, tapi tak ramai lah sebab saya imam di tempat saya kan. Kemudian habis masjid saya pun tadi lepas asar tadi meeting batalkan perancangan kita sambutan Maulidur Rasul semua batal, pasal batal lah kan, memang tak boleh buat lah. Walaupun perancangan Maulidur Rasul tu pada 29 bulan dan PKPB kita ini sampai 27, tetapi luar jangka tu kemungkinan akan berlaku juga, maka kita tak boleh ambil risiko je lah ya. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan ruang masa yang masih diberikan kesempatan kepada kita ini untuk meneruskan perbincangan kita tentang solat jamaah. Ada orang tanya, saya dimaklumkan tadi ada orang tanya, berapa kali duk ulang-ulang ni 3 rukun yang panjang, 3 rukun yang panjang, tak habis-habis kan 3 rukun yang panjang kan. Memang tak habis lagi, nak buat macam mana kan, tak habis lagi. Jadi bila conclusionnya kita akan sebut 3 rukun panjang, jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Sekarang kita sedang membicarakan apakah keuzuran yang membolehkan 3 rukun yang panjang itu. Jadi keuzuran tu yang kita duk bincang tu kan. Jadi akhirnya conclusionnya 3 rukun yang panjang, 3 rukun panjang. Jadi kalau kita tak ikuti apa sebenarnya kita nak sampaikan, kita nak sampaikan keuzuran tu banyak. Sekarang kita sedang bincangkan keuzuran yang membolehkan kita kejar imam, jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Tapi bila di hujung biasanya saya pun akan conclusion dia begitulah, jangan lebih 3 rukun panjang. Jadi kita pun terkeliru, tak habis-habis lagi 3 rukun yang panjang kan. Baik, memang tak habis lagi lah kan. Jadi kita sedang bicarakan apakah keuzuran yang membolehkan. Kita baru baca beberapa keuzuran, malah ni sama lagi keuzuran yang membolehkan kita ditinggalkan oleh imam dan kita kejar imam. Kemudian bila kita kejar, jangan ditinggalkan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Itu maksud dia. Jadi kalau kita terdengar 3 rukun yang panjang lagi malah ni, memang tak dapat nak elak. Baik, kita teruskan bacaan kita pada muka surat 131. Kita telah membicarakan keuzuran, 5 keuzuran. Kita telah membicarakan 5 keuzuran yang membolehkan seseorang itu teruskan baca Fatihah, kemudian kejar imam, jangan lebih daripada ditinggalkan, jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Keuzuran yang pertama kita dah baca, iaitu makmum jenis lambat bacaan. Disebabkan oleh tabiat semula, jadi dia macam tu, bukan disebabkan oleh was-was.
maka itu satu uzur. Kita dah baca. Yang keduanya, makmum dia merasa syak, apakah dia telah baca Fatihah ke belum. Bila imam dah rokok, dia belum rokok lagi, dia syak, dah baca Fatihah ke belum, maka itu satu lagi keuzuran. Maka dia teruskan baca Fatihah. Jangan ditinggalkan oleh imam lebih daripada 3 rukun yang panjang. Kemudian yang ketiga, makmum dia teringat yang dia memang tak baca Fatihah, satu lagi keuzuran. Conclusion dia pun sama juga, jangan lebih 3 rukun yang panjang. Jadi kita pun tak habis-habis lagi kan. Yang tak habis 3 rukun. Uzur tu yang berbeza-beza. Kemudian yang keempat pula, iaitulah makmum yang dia muafiq, makmum bukan makmum masbuk. Dia bila masuk dalam solat, dia baca yang sunat-sunat dulu. Kan dia tak terus baca Fatihah. So bila dia baca yang sunat-sunat dulu, imam pula ni laju. Imam barangkali tak baca yang sunat dah, kan. Kemudian imam habis saja Fatihah ataupun habis baca surah, imam terus rukuk, makmum tak sempat habis baca Fatihah. Sebab apa? Dia belum baca yang sunat. Baca doa iftitah, kan, ta'awuz, kan. Lepas tu bila dia baru nak baca Fatihah ataupun baru sedikit baca Fatihah, imam dah rukuk dah. Sedangkan dia makmum muafiq. Oleh kerana dia menyebutkan baca yang sunat dulu sehingga tak sempat nak habis lagi Fatihah, imam telah pun rukuk, maka dia juga dikira uzur. Maka dia dibenarkan untuk mengejar imam, habiskan Fatihah dia dulu. Jangan ditinggalkan oleh imam lebih daripada 3 rukun yang panjang. Ulang lagi, kan. Itulah, kan. Jadi kita tak lihat, apa hal tak habis-habis 3 rukun yang panjang, 3 rukun yang panjang. Ya, 3 rukun yang panjang tu sama, tapi uzur tu berbeza-beza. Kemudian uzur yang seterusnya, wa man lisaktatin intizaruhu hasal, dalam bait nazam tu menyebutkan makmum yang dia tunggu imam saktah, imam waladdallin, amin, disunatkan bagi imam selepas baca Fatihah tu, kalau selepas 2 rakaat yang pertama bila baca surah, disunatkan sebelum baca surah tu saktah sekejap. Saktah makna berdiam, bagi ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Jadi kadang-kadang kalau kata imam habis waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, makna imam tak meraihkan sunat tu, kan, tak meraihkan makmum tu. Jadi imam elok dia raikan makmum, dia diam sekejap, bagilah makmum peluang untuk baca Fatihah dulu. Lepas tu barulah dia baca surah. Tetapi imam ni tak bagi peluang. Itu adalah waman lisaktatin intizaruhu hasal, dalam nazam tu, orang yang dia tunggu imam saktah, tiba-tiba imam tak saktah, imam tak berhenti dulu, sama ada imam baca surah yang pendek ataupun imam terus rokok, kan, makmum terkapa-kapa tak nak baca Fatihah lagi, kan. Maka makmum ini juga dikira sebagai uzur, dan makmum ini boleh habis baca Fatihah dia walaupun imam tinggal dia. Nanti dia kejar saja imam. So bila imam tinggal dia kejar imam, maka pastikan jangan ditinggalkan lebih daripada 3 rukun yang panjang juga. Conclusion dia di situ sama di hujung, kan. Itu yang kadang-kadang kita pasal apa tak habis-habis 3 rukun panjang, dan malam ni pun 3 rukun panjang lagi tak habis-habis lagi. Kita membicarakan tentang uzur tu, kan. Apa uzur dia? Okey, malam ni kita masuk kepada uzur yang seterusnya, yang membolehkan makmum kejar imam, yang membolehkan makmum meneruskan bacaan Fatihahnya walaupun imam telah pun potong dia, tapi jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Itu maksudnya. Baik, 5 masalah tadi yang kita sebutkan tadi, kita baca kita bagi 5 masalah di atas, kesemua ulama mazhab Asy-Syafi'i yang terkemudian bersepakat bahawa mereka diberikan keuzuran untuk ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Kalau ketinggalan 3 rukun yang panjang masih boleh lagi, tapi kalau lebih daripada, ada beza, 3 rukun dan lebih daripada 3 rukun yang panjang, habis dah, tak boleh dah, tak boleh dia nak kejar lagi. Maknanya dia sama ada mufaraqah ataupun tunggu imam di tempat itu juga. Kalau dia tengah duduk berdiri baca Fatihah tak habis-habis lagi, imam dah rukuk, dah sujud, duduk antara 2 sujud,
sujud, imam dah bangun dah kepada rakaat seterusnya, berdiri dah, berarti lebih daripada 3 rukun yang panjang. Tu mana lebih. Kalau imam masih lagi sujud, tak bangun lagi, itu baru 3, kan, tak lebih lagi. Baru 3, tak lebih lagi, maka masih lagi dia boleh kejar. Okey. Jadi yang kita telah baca tu, kesemua itu sepakat di kalangan ulama mazhab Syafi'i bahawasanya makmum boleh mengejar imam. Makmum maknanya dia boleh kejar imam. Jangan lebih daripada, asalkan tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Kemudian keuzuran yang seterusnya yang kita nak baca malam ni, ada 4 lagi masalah. 4 lagi keuzuran. 4 masalah seterusnya masih terdapat khilaf di kalangan ulama. Maksud khilaf di kalangan ulama ni di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Bagi orang awam boleh memilih mana-mana pandangan tersebut. Ni khilaf di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i, maka kita terserah kita nak pilih yang mana. Kadang-kadang khilaf di kalangan di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Kadang-kadang Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini satu pendapat. Kemudian Imam Syekh Zakaria Al-Ansari pula satu pendapat yang lain pula. Kesemua itu imam-imam dalam mazhab Syafi'i, kan? Semua. Jadi yang masalah kita nak sebut lagi 4 ni, uzur yang lagi 4 ni ada khilaf di kalangan ulama-ulama ti. Terserahlah kepada kita nak taklid yang mana satu di kalangan antara ulama Syafi'i yang khilaf itu. Baik. Jadi nazam dia sebut dia begini. Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. 132, kan? Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Orang yang tertidur semasa duduk tasyahud. Sembahyang sampai tidur, letih abang-abang kali, kan? Dia duduk tasyahud tu dia makmum. Bila duduk tasyahud dia tertidur. Atau ataupun orang yang terkeliru alaihi atau terkeliru ke atasnya takbirul imami man tabat. Takbir imam dia terkeliru, takbir imam lalu dia tak pasti. Dia tak pasti apa? Takbir imam ni, imam takbir untuk bangun ke imam takbir untuk duduk tasyahud? Dia tak pasti, dia keliru pasal barangkali dia duduk di saf belakang-belakang ataupun duduk di belakang tiang mana ke barangkali, kan? Dalam masjid juga, dalam masjid dia terlindung, ada tiang kau semua, terlindung dengan orang lain, maka dia terkeliru imam takbir ni takbir untuk bangun ke takbir untuk duduk tasyahud, dia baru datang, kan? Jadi ini orang yang terkeliru. Baik, kita tengok masalah yang pertama. Man nama fi tasyahudin. Yang nombor 6 tu, nombor 6. Makmum tertidur semasa duduk tasyahud dalam keadaan tetap kedua-dua punggungnya. Al-yaihi maknanya dua papan punggung ni. Papan punggung maksud dia apa? Papan punggung ialah bahagian punggung yang kita lapik bila kita duduk. Itu punggung, kan? Bahagian punggung yang bila mencecah bumi bila kita berbaring, bukan, kan? Jadi masa kita duduk tu, okey. Jadi bila kita duduk, kita tertidur. Kita tahu di antara asbabul hadas, asbabul hadas perkara yang membatalkan wudu, ada 4 tu perkara yang membatalkan wudu. Keluar salah satu daripada jalan hadapan atau jalan belakang, qubul ataupun dubur. Kemudian zawalul aqli, kemudian hilang ingatan, tu batal wudu, hilang ingatan, kecuali tidur. Betul. Kecuali tidur yang tetap papan punggungnya. Kecuali tidur yang tetap papan punggung. Maknanya tidur duduk, kan? Kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram selain daripada rambut, gigi dan kuku. Maknanya kalau sentuh rambut tak apa, tak batal wudu, kan? Sentuh isteri kita, sentuh belai rambut dia tak batal wudu, kan? Gigi dia tak batal wudu, kuku dia tak batal wudu. Selain daripada itu batal wudu kalau kita sentuh wanita yang bukan mahram. Baik. Kemudian menyentuh kemaluan anak Adam. Itu ada 4 asbabul hadas ataupun dipanggil juga sebagai nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka kita ambil salah satunya, iaitu hilang akal kecuali tidur
Yang tetap papan punggung ialah tidur dalam posisi duduk. Namanya duduk, tak kira lah duduk yang macam mana, duduk bersila ke, asalkan dua papan punggung kita itu lekat di tempat duduk. Duduk atas kerusi ke, kan? Duduk atas kaki kita. Macam mana duduk atas kaki kita? Kita duduk iftirash pada rakaat kedua tu, kita duduk atas kaki kita lah, kan? Kalau kita betul-betul duduk cara iftirash bagaimana? Iaitulah kaki kanan kita pacak. Itu yang duduk iftirash yang disunatkan. Kaki kanan kita pacakkan dengan jari-jari kita menghadap ke arah, jari kaki menghadap ke arah kiblat. Manakala kaki kiri kita jadikan lapik kedua punggung kita duduk di atas tu. Betul tak? Itulah cara duduk iftirash. Ada orang dia kaki kanan dia tak pacak, dia biar terhampar begitu. Itu tak tepat duduk iftirash. Duduk iftirash kaki kanan itu dipacakkan. Manakala kaki kiri kita selang, kita lapik punggung kita duduk atas tu. So bila kedua punggung kita duduk di atas kaki kiri kita, itu berarti dia panggil maqar. Maqar ialah tempat letaknya. Maka tempat letak punggung kita itu ialah kaki kita. Itulah tempat duduk. Jadi sama aja, sama ada kita duduk atas lantai, kita duduk atas kursi, kita duduk atas kaki kita pun, dua punggung kita duduk atas kaki kita, maka kita tertidur. So bila kita tertidur, tetap papan punggung kita di atas tempat yang kita letak itu. Kalau kaki lah, kalau lantai lah, kalau kursi lah. So bila tetap, maka tertidur itu tidak membatalkan wuduk. So bila tidak membatalkan wuduk, kalau dalam solat sekaligus solat pun tak batal walaupun tidur. Kadang-kadang tidur dalam solat siap mimpi lagi dalam solat, kan? Tidur yang membatalkan wuduk ini ialah sekira-kira yang pertamanya kalau tak ada mimpi lah. Kalau ada mimpi tu kira confirm masa tidur lah kan, confirm masa tidur lah. Kalau tak mimpi apa-apa lagi, tetapi masih orang masih mamai kan, tetapi masih duk dengar lagi apa bunyi di keliling kita, orang nak berbual apa tu dengar tapi tak faham dia buat apa, tak faham lah kan. Itu keadaan mengantuk. Yang tu masih lagi tak dikira sebagai tidur yang batalkan wuduk. Sampailah betul tak dengar dah yang keliling kita, ataupun kalau dengar pun tak tahu dah, tapi mimpi dah datang kan, mimpi dah datang dah. Kalau mimpi dah datang, itu dah kira tidur dah kan. Tapi kalau kita duk mamai lagi, duk dengar ada orang sembang, tapi sembang apa tak tahu, tapi tahulah orang sembang kan. Itu masih lagi tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau duk dengar tiba-tiba datang mimpi lah kan, datang mimpi. Itu dah masuk ke dalam tidur lah. Masuk ke dalam tidur. Kalau papan punggung kita tak tetap waktu itu, maka batallah wuduk. So keadaan papan punggung tak tetap macam mana? Kita tidur berbaring, kita tidur mengiring, kita tidur berdiri. Memang sukarlah nak bayang orang tidur berdiri ni kan. Tapi kadang-kadang berlaku juga letih, tak tahu rebah ya kan. Tiba-tiba rebah aja. Dia masa berdiri tu dah tertidur lah, tiba-tiba tak stabil terus jatuh kan. Maka kalau tidur duduk, punggung kita lekat di satu tempat duduk, maka tidak membatalkan wuduk. Inilah yang dimaksudkan manama fi tasyahudin aw ikhtalat. Biasanya kalau tasyahud awal okey, tapi kalau tasyahud akhir, bila kita duduk tawarruk, sebelah punggung kita terangkat. Ya? Duduk tawarruk ini duduk tahiyat akhir. Kan duduk tahiyat akhir ni kita selangkan kaki kanan masuk bawah kaki, kaki kiri masuk bawah kaki kanan, kan? So bila kita selangkan begitu, punggung kita yang sebelah kiri kena kat bumi, kena kat lantai. Punggung sebelah kanan terangkat. Tak terangkat. Berarti dia tak tetap, sebelah lagi tak tetap. Yang tu boleh batal wuduk lah kalau kita tidur dalam keadaan posisi duduk yang macam tu, macam duduk tahiyat akhir tu, kan? Baik, jadi yang duduk dalam tasyahud awal ni, duduk secara iftirash ni, dia duduk di atas kaki dia, maka dia tertidur. So bila dia tertidur, dia tidak sedar daripada tidurnya kecuali setelah imam turun untuk rukuk. Masih ada baca. Mula masa duduk tasyahud tu mula dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Lepas itu dah mula dah. Mula pening dah kan. Letih sangat, barangkali letih siang kerja kan. Tiba-tiba tak tahu tidur kan. Tidur sungguh kan. Tak tahu dengar Allahu Akbar. Dengar Allahu Akbar apa dia?
Imam bukan Allahu Akbar bangun. Imam Allahu Akbar nak rokok dah dia kan. Ya kan Allahu Akbar nak bangun daripada tasyahud. Rupanya imam dah bangun lama dah kan. Imam dah bangun lama dah. Imam nak rokok dah kan. So bila imam nak rokok dah bererti dia nak bangun pada rakaat seterusnya. Nak baca Fatihah lah kan. Tak baca Fatihah lagi. Yang ni dikira dia sebagai uzur juga. Menurut satu pendapat. Tapi masalah ni ada khilaf. Ada khilaf. Maknanya kita nak pegang satu pendapat yang mengatakan dia dikira uzur. Kalau dia dikira uzur berarti bila imam dah rokok tu dia baru sedar dia pun bangun. Dia boleh baca Fatihah lah. Baca Fatihah mana kejar imam. Jangan imam tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. Masalah tu ulang tetap berulang lah kan. Jadi itu kalau dia tertidur di dalam tasyahud. Baik. Jadi dia sedar tu setelah imam turun untuk rukuk ataupun di penghujung qiyam imam. Di penghujung qiyam ni mana apa? Kalau rakaat yang ketiga tu maknanya dah sampai habis waladhdallin dah kan. Waladhdallin rakaat 3 dia baru tersedar. Sedar tu maknanya imam tengah duk baca. Lalu dia bangun-bangun, imam pun dah mula nak rukuk. Maka dia menurut satu pendapat di kalangan ulama Abu Syafi'i dia dikira uzur juga, dia boleh baca Fatihah kejar imam. Kan? Dia boleh baca Fatihah kejar imam. Satu. Nanti kita akan ceritakan pendapat tu. Kita baca masalah seterusnya pula. Masalah seterusnya dalam nazam yang sama. Anak-anak ialah hafal ni tau. Hafal keuzuran ni kan. Daripada mula tu cuba hafal untuk memudahkan kita kan. Man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakka hal qara wa man laha nasi kan. Kemudian nazam seterusnya wadhif wa fi qalli sunnat. Saya hafal sebenarnya tapi malam ni saya bacalah kan. Malam ni saya baca. Kadang-kadang bila kita hafal pun bila kita mengajar ni kita terlupa juga kita pun kan. Okey, wadhif muwafiqan li sunnatin adl wa man li saktatin intizaruhu hasal man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dabat. Oh dia hafal nazam ni dia ada rima-rima dia kan. Nak buat lagu pun boleh kan. Ada ustaz-ustaz dia buat lagu kan. Boleh kan? Ada ustaz ajar hafal nazam buat lagu nak. Buat lagu apa-apa yang boleh pun yang kita rasa nak buat melodi apa kita nak reka. Man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dabat. Buat lagu boleh kan. Memang dia sebab dia ikut derta. Memang dia ada nazam itu memang dikarang memang ada potongan dia macam tu kan, potongan. Jadi kalau nak tak biasa nak hafal begini muat payah nak ingat kan, terus buat lagu. Bukan lagu yang mestinya ustaz, lagu anak-anak reka sendiri pun tak buat lah kan, reka lagu apa yang boleh kan. Baik. Aw ikhtalat alaihi takbirul imam. Yang keduanya, yang nombor 7. Terkeliru kepadanya takbir imam. Makmum mendengar imamnya bertakbir untuk qiyam, takbir untuk bangun, tetapi dia menyangka imamnya bertakbir untuk duduk tasyahud. Ini mungkin makmum tu dia baru datang. Dia baru datang pula, jemaah banyak, lalu dia duduk di belakang pula di sebalik tiang. Contohnya kan. Belakang di sebalik tiang. Dia datang pula tengok imam dalam keadaan sujud dah. Lalu dia pun takbir Allahu Akbar, terus sujudlah. Terus sujud. Kan? Jadi kemudian dia ingatkan itu rakaat yang kedua. Sebagai contoh, dia ingatkan itu rakaat yang kedua. Rupanya itu rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang pertama. Jadi dia duduk belah tiang, dia pun sujud bersama imam, dia baru datang sujud, dia pun dengar imam takbir Allahu Akbar. Sebab itulah imam kena nada takbir itu jangan lebih cepat daripada pergerakan, dan jangan pula pergerakan lebih cepat daripada nada takbir. Terkeliru makmum kan. Oleh kerana itu kita ni disunatkan bila kita takbir untuk intiqal ialah permulaan takbir kita, permulaan gerak kita. Pengakhiran takbir kita, pengakhiran gerak kita sampai. Tu. Jadi kalau pergerakan kita itu panjang daripada berdiri nak turun ke bawah sampai sujud panjang kan, maka takbirnya pun panjanglah. Allahu Akbar sampailah bar dahi kita sampai ke tempat sujud kan. Kadang-kadang ada orang dia Allahu Akbar, bar dah habis dah, dahi tak sampai tempat sujud lagi kan. Ada pula orang kadang-kadang dia tarik lagu Allahu Akbar, padahal dia sampai lama dah
tapi baca takbir tu tak habis lagi. Tu kadang-kadang menyebabkan makmum di belakang terkeliru. Sebab itu disunatkan bukan kepada imam lah, kepada siapa yang mengucapkan takbir intiqalat ini, hendaklah permulaan takbirnya serentak dengan permulaan geraknya, pengakhiran takbirnya serentak dengan pengakhiran geraknya. Itu. Baik. Tetapi katakanlah yang ni dia terkeliru. Barangkali imam itu dia takbirnya cepat bagi contoh. Kan? Imam Allahu Akbar. Oh, dia dengar takbir pendek aja ni, mesti imam duduk tasyahud ni. Rupanya imam bangun berdiri kan. Dia duduk belakang tiang kan. Maka dia terkeliru. Dia menyangka, tetapi dia menyangka imamnya bertakbir untuk duduk tasyahud. Lalu dia yang ni makmum pun duduk tasyahud lah. Dia pun Allahu Akbar, duduk baca tahiyat. Duduk baca tahiyat. Padahal imam bangun berdiri. Masuk rakaat yang ketiga ataupun baru rakaat yang pertama tu kan. Masuk rakaat yang kedua. Baru nak masuk ke rakaat yang kedua. Maka setelah itu imam bertakbir pula untuk rukuk. Dia duduk di tempat baca tahiyat. Imam dah berdiri. Setelah itu imam takbir pula untuk rukuk. Allahu Akbar. Ni bacaan yang slow lah, bacaan yang perlahan kan. Maka makmum menyangka imam bertakbir untuk bangun daripada tasyahud awal. Imam takbir rukuk, Allahu Akbar. Oh, dia duk sangkakan imam dah takbir untuk bangun daripada tasyahud. Dia pun Allahu Akbar, bangun. Bangun tengok-tengok orang kata apa, perhati kiri kanan makmum yang lain semua dah rukuk belakang dah. Dia baru bangun kan, dia baru bangun. Maknanya dia terkeliru, barangkali dia terlindung oleh tiang apa semua, ataupun yalah kalau tak terlindung oleh tiang pun dia khusyuk terlebih semayang pejam mata contohnya kan. Semayang pejam mata ni kan. Jadi semayang pejam mata boleh tak? Boleh pejam mata. Ada ketika-ketikanya jadi makruh, ada ketikanya jadi harus kan. Kalau lah memang pada saya sebut dia makruh ni kalau takut-takut apa benda melintas ke benda bahaya apa semua kita tak tahu kan. Tapi kalau disebabkan kekhusyukan itu dengan pejam mata boleh saja. Kalau disebabkan khusyuk. Tapi ada orang yang kalau pejam mata lagilah dia melilau jauh kan. Ada juga kan. Tak kira lah apa alasan sekalipun, maka bila dia imam takbir untuk rukuk, dia sangka kata imam baru nak takbir bangun. Dia pun bangun, Allahu Akbar. Bangun tengok-tengok imam rukuk. Baru perasan kata imam rukuk. Kan, baru perasan imam rukuk. Maka apa dia nak buat pada ketika itu? Yang ni dah, kalau menurut satu pendapat dia dikira uzur. So kalau kira uzur, apa dia nak buat anak-anak? Ingat lagi dah, apa yang dia nak buat? Dia baca, dia bangun, imam rukuk, dia terus baca Fatihah lah. Ingat lagi, baca lah Fatihah kan. Maknanya dia dibenarkan ketinggalan daripada imam. Jangan lebih, saya nak ulang jangan lebih tu yang takut lagi orang kata keliru. Tak habis-habis lagi ke kan. Jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang kan. Kan. Itu satu pendapat. Tapi dalam hal ni ada khilaf. Maka kita nak tengok apa khilaf dia. Baik, kita tengok. Setelah imam bertakbir pula untuk rukuk, lalu makmum menyangka imam bertakbir untuk bangun daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah dia tahu bahawa takbir imam itu ialah untuk rukuk. Bila dia dah bangun, barulah tahu tadi imam takbir tadi rukuk dah imam. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka dalam hal ini ada khilaf. Maka terserah pada kita nak ikut mana satu di antara dua pandangan ni. Tapi kalau kita nak pilih salah satu, kita konsisten. Jangan sejak hari ni ikut pandangan ni, esok pandangan lain, konsisten. Kan? Okey? Bagi kedua-dua masalah ini, masalah ke-6 dan ke-7 tadi ini, yang dia tertidur tadi ini dan yang dia terkeliru takbir imam tu, dua masalah kan? Terdapat kelainan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Shihabuddin Ar-Ramli. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli berbeza pendapat. Kata Imam Ramli, kata Syekh Ramli, makmum tersebut dikira sebagai muwafiq. Maksudnya makmum muwafiq yang mana dimaafkan jika dia ketinggalan 3 rukun yang panjang. Mana dia kira makmum muwafiq. Bila dia bangun tu dia tengok dia ingatkan bangun tu baru imam baru nak bangun. Rupanya imam dah nak rukuk dah. Kan? Jadi kalaulah orang masbuk apa buat? Orang masbuk terus rukuk lah.
kan bersama imam, tapi kata Imam Ar-Ramli dia dikira hukum muwafiq. So kalau muwafiq dia tak baca Fatihah lagi, betul tak? Orang muwafiq dia kena perhabis juga bacaan Fatihah dah. Makmum yang muwafiq dia kena perhabis juga bacaan Fatihah dia, macam mana pun dia tak boleh rokok tinggalkan bacaan Fatihah dia tak selesai. Dia kena perhabis. Oleh kerana itu dimaafkanlah dia bacalah Fatihah. Maka imam dah rokok, imam dah i'tidal, imam dah sujud, biarlah. Biarlah imam rokok, i'tidal, sujud pun. Tapi dia pastikanlah dia dapat kejar imam. Jangan sampai imam dah bangun pada rakaat seterusnya dia tak rokok lagi, maka habislah dia. Habis tu makna apa? Habis tu maknanya bukan kita tak boleh ikut lagi. Dia tak ada pilihan lain lah. Dia tak boleh kejar lagi lah. Dia hanya boleh mufaraqah ataupun tunggu saja di tempat tu. Itu saja yang boleh kan. Tunggu saja di tempat itu. Berdiri sajalah imam bangun. Berarti dia tak dapat dah rakaat tu kan. Nanti imam bagi salam, bangun tambah satu rakaat lagi. Baik. Jadi kata Imam Ar-Ramli, keadaan itu makmum tadi sebagai muwafiq, dimaafkan jika dia ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kenapa dia ketinggalan? Kerana membaca Fatihah setelah tersedar daripada tidur atau menyedari salah fahamnya. Itu maksud dia tertinggal tu. Dia tidur tadi dan tercarut, bangun-bangun imam dah rokok dah, maka dia kena baca Fatihah dulu. Ataupun dia tersedar dia salah faham, dia ingatkan imam takbir untuk bangun, rupanya imam takbir untuk rokok dah kan. Maka dia terus baca Fatihah dia. Maka ini pendapat Imam Ar-Ramli. Baik. Pendapat kedua, kalau ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin lah kan. Manakala Syekh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar pula berkata, masalah ini disamakan dengan makmum yang masbuk. Masalah ini sama dengan makmum yang masbuk, yang mana dia tidak mesti menghabiskan Fatihahnya, malah dibacanya sekadar yang dapat jua. Dibacanya sekadar yang dapat jua, dan dia wajib mengikut imamnya untuk rukuk. Maka kita nak taklid siapa? Kita nak taklid Imam Ibn Ar-Ramli, silakan. Nak taklid Imam Ibn Hajar, silakan. Tapi jangan merojak-rojak. Lagi waktu ni Ibn Hajar konsisten. Konsisten. Baik. Kalau kita taklid Imam Ibn Hajar, maknanya dalam kes tu, bila kita bangun-bangun tu tengok-tengok imam rukuk dah. Kita ataupun imam baru nak rukuk, kita baca Fatihah setakat mana yang boleh saja, setakat mana sempat saja. Kan? Contohnya kita bangun-bangun, imam baru Allah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Sempat bismillahirrahmanirrahim, imam dah Allahu akbar rukuk. Maka kita tinggallah alhamdulillahirabbil alamin tu, kita terus rukuk. Sempat baca bismillah ajalah kita terus rukuk. Maka kita dikira sebagai masbuk. Dikira sebagai masbuk. So kalau masbuk apa maksudnya? Masbuk berarti imam tanggung Fatihah kita. So bila imam tanggung Fatihah kita tak baca Fatihah tetapi kita dapat rakaat itu. Asalkan kita sempat rokok bersama imam dan bertumakninah dalam rokok itu bersama imam. Kan. Jadi ada dua pendapat. Imam Ibn Hajar kata kalau kes macam tu dia kira masbuk. Imam Ar-Ramli kata dia muwafiq. Baik. Jika dia sempat rokok bersama imam dengan tumakninah sebelum imam bangun daripada rokoknya, maka dia mendapat rakaat itu. Jadi kalaulah waktu dia turun rokok bersama imam, sempat bersama imam dalam rokok itu ada tumakninahnya sebelum imam bangun. Maknanya tumakninah ni sekadar sekejap saja. Sekira-kira kadar diam tu sekadar lama sempat menyebut subhanallah saja. Kan? Sekadar sempat menyebut subhanallah adalah tumakninah. Mana adalah berhentinya kita dalam rokok itu. Kan? Dan semasa kita berhenti tu sama imam pun sempat kita berhenti bersama imam berhenti. Walaupun imam dah berhenti lama, kita baru berhenti, tapi ada tumakninah, ada kadar yang sekejap pun jadilah, asalkan tidaklah berlaku keadaan di mana kita turun tak ada nak berhenti lagi baru tengah bergerak imam dah mula bangun, berarti tak sempat. Berarti itu kita tak sempat bertumakninah bersama imam. Kalau kes-kes yang macam tu kadang-kadang berlaku juga, kadang-kadang kita baru datang kita masbuk. Jadi kita dapat datang tengok imam tengah rukuk. So bila imam tengah rukuk, kita pun dah keliru dan ke tak dan ni kan. Dan ke tak dan. Itu yang kadang-kadang orang dia sampai tu bila dia tengok imam tengah rukuk tu, dia pun buat apa ni, pakai songkok lah apa semua. Kan macam-macam lah buat kan.
nak apa ni, nak duduk saja orang kata tak erti sangat, jadi buatlah macam-macam lah, singkat tangan dengan baju lah apa semua, nak bagi imam bangun dulu kan, pasal dia tak confident dapat ke tak dapat kan. Jadi bila kita sampai saja tiba-tiba imam dalam keadaan rukuknya, kita takbir saja, kita takbir, pastikan masa takbiratul ihram tu berdiri daripada Allahu Akbar tu dalam keadaan berdiri, sebab itu takbiratul ihram bukan takbir intiqal. So masa kita nak rukuk, selepas itu kita turun, kita takbir sekali lagi ataupun tak takbir, terserah kan. Takbir intiqal tu sunat. Baik. Jadi masa kita turun tu, kalau kita dapat yakin yang kita sempat tumanina, dapatlah rakaat tu, tak ada masalah. Tapi kalau kita turun, waktu kita turun dia pun bangun, maka tak dapat, tapi lepas tu kita bangun balik dan kita nanti kita tambah satu rakaat lagi, tak ada masalah kan. Itu makna kita yakin kita tak dapat, sebab masa kita turun kita pun perasan dia bangun, mana tak sempat berdiam bersama dengan imam dalam rukuk. Ataupun masa kita turun itu imam bangun, kita tak pasti, kita confuse, kita ragu-ragu, sempat ke tak sempat, maka anggap kata tak sempat. Jadi tak ada masalah. Kalau kita datang imam dah rukuk, kita terus dia rukuk, boleh Haji Khairul boleh terus sekarang boleh terus sebab selepas PKPB ni nak berhenti. Tapi saya baru sebenarnya minggu lepas saya berhenti ngangam, tapi sebenarnya telah pun dibenarkan untuk lajak kan. Jadi dah keluarkan dibenarkan untuk lajak sedikit kan. Sebelum ni dia kena ngangam. Malah ni kita lajak sikit lah, pasal isu lusa tak ada lah, insyaAllah. Isu lusa kita cuti. Baik. Jadi kalaulah kita masa kita turun untuk rukuk tu, mungkin dapat, mungkin tak dapat, maknanya kita ragu-ragu, mungkin kita dapat tumaninah bersama imam, mungkin tak dapat, berarti kita syak. So kalau kita syak, kita anggap kata tak dapat, senang cerita, anggap kata tak dapat. Lepas tu kita bangun tidak, tapi kemudian kita pun sujud bersama imam balik, dan rakaat itu kita tak dapat. Tetapi apa kelebihannya berbanding dengan orang yang datang kemudian dia tak mau nak rukuk bersama imam, dia buat perbik rambut lah apa semua, bagi songkok lah macam-macam kan. Apa bezanya dengan orang yang datang terus takbir, padahal dia ambil risiko dapat tak dapat tak tahu kan. Bezanya ialah orang itu start saja dia mula masuk dengan dalam jemaah itu, fadilat dia pun telah pun tertulis, walaupun tak dapat rakaat tak dapat, tapi fadilat dah mula tulis dah kan. Fadilat berjemaah tu dah mula tulis dah. Berbanding kita kadang-kadang kita datang tengok imam tengok sujud, kita tunggu biar kita sujud pun bukan dapat, kita dah kira rakaat, kita tak kira fadilat kan. Kita dah kira rakaat, kalau kita sujud pun bukan dapat rakaat, kita terlupa bahawasanya sebaik-baik kita sujud saja, walaupun rakaat tak dapat, fadilat markah dah tulis dah kan. Kan. Jadi oleh kerana itu bila kita datang di mana juga kedudukan imam, ambil tempat terus dan dapatkan kedudukan imam tu kan. Kalau dapat sempat rukuk, dapat rakaat, tak sempat rukuk, tak dapat rakaat, tak dapat rakaat, dapat fadilat ya. Baik. Tetapi jika dia tidak sempat rukuk dan bertumaninah bersama rukuk imam, maka dia tidak mendapat rakaat itu. Habis itu. Kemudian seterusnya, keuzuran yang seterusnya, kadzalladzi yukammilu at-tashahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Dia baca tu dia memang ada maktab-maktab yang telah baik nazam macam itu memang ada dikarangkan begitu. Orang belajar ilmu arud dia tahulah kan. Dia ada potongan-potongan dia. Baik. Kadzalladzi yukammilu at-tashahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Begitu juga makmum yang hendak menyempurnakan bacaan tasyahud awalnya setelah imam telah pun bangun daripadanya. Ada satu masalah lagi. Ini masalah ni khilaf dia, masalah ni. Iaitulah kita bila ada baca tasyahud awal kan, imam baca cepat, dia ada beza. Satu kalau surah, satu kalau kita tengah pada ketika berdiri kan, imam baca surah, kita pun nak baca surah juga. Barangkali solat yang bacaannya perlahan, bukan bacaan nyaring kan. Kalau dia baca nyaring itu dia baca surah, kita dengar dia baca surah sebab kita ambil masa baca Fatihah tu. Okey. Tapi kalau solat yang bacaan nyaring sebagai bacaan perlahan sebagai contoh kan, kita pun sama-sama baca Fatihah, habis itu imam tak rukuk lagi, maka barangkali ada masa baca surah, kita pun baca surah kan. So bila kita baca surah saja, bila kita baca surah,
tak ada nak habis. Apa surah kita baca? Qul ya sebagai contoh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, baru imam pun terus rukuk. Imam pun terus rukuk. Maka kita kena pancung terus, kita tinggalkan terus kalau kita baca surah. Terus sikit imam. Kalau kita perhabis juga, kita tak diberikan keuzuran. Kita tak diberikan keuzuran. Maknanya kalau kita ketinggalan daripada imam, hanya masih sah kalau ditinggalkan satu rukun, masih lagi sah. Tapi kalau dah tinggal 2 rukun, batallah sembahyang kita. Kalau kita duk pulun baca surah. Ingat, kalau kita pulun baca surah. Surah itu sunat. Surah itu sunat. Jadi kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum 'abiduna ma a'budu, iman Allahu akbar. Kita nak habis lagi. Imam pula cepat pula, Allahu akbar, subhana rabbil azim bihamdi, sekali ya imam. Imam jadi express kan. Sami Allahu liman hamidah. Kita duk pulun habis, bila dia sami Allahu liman hamidah, berarti dia telah tinggal kita satu rukun, iaitu rukuk. Satu rukun tak batal lagi. Kalau dia tinggal satu rukun tak batal lagi. Tapi sekarang dia telah berada pada i'tidal. Dia telah berada pada i'tidal. Dia baru tinggal kita satu rukun. Tapi tak batal lagi. Tapi bila dia mula tunduk turun saja, yang turun itu dah habis daripada had berdiri dah. Habis tak kira had berdiri lagi dah. Maka kita puluh baca surah lagi, batal sembahyang kita. Berarti complete lah dua rukun dia tinggal kita. Iaitulah rukuk dan i'tidal. Sebab apa? Sebab kita puluh nak baca surah tak diberikan keuzuran. Tak diberikan keuzuran. Mana kalau kita tengah baca surah, tiba-tiba imam rukuk, berhenti di mana tempat kita baca. Terus saja rukuk bersama imam. Tapi kalau Fatihah kena sempurnakan. Kalau kita muwafiq. Kalau surah kena tinggal. Tapi berbeza dengan tasyahud pula. Tasyahud tak macam tu. Walaupun surah itu sunat, tasyahud juga sunat. Tapi lebih sikit tasyahud ni dia sunat ab'ad. Tasyahud. Jadi kalau imam baca tasyahud, kemudian kita pun baca tasyahud, kita baca lambat, imam baca cepat, kemudian imam pun bangun Allahu akbar. Kita potong tasyahud kita tu, kita terus saja bangun bersama imam. Boleh. Dan boleh juga kalau kita nak perhabis tasyahud kita pun dikira ada uzur. Di situ dikira ada uzur. Berbeza dengan surah. Ini yang kita nak masuk. Kazallazi yukammilu tasyahuda. Begitu juga makmum yang hendak menyempurnakan tasyahud selepas imam bangun, setelah tasyahud awalnya, setelah imam telah pun bangun daripadanya. Makmum duduk bersama imam untuk membaca tasyahud awal. Kemudian apabila imam bangun, makmum duduk semua imam tadi dah baca tasyahud awal ni, tahiyat awal. Imam bangun, makmum masih lagi duduk kerana tak selesai lagi bacaannya. Makmum baca lambat, imam baca cepat, kan? Setelah selesai bacaan tasyahud, makmum pun bangun. Dalam keadaan itu makmum boleh pilih. Makmum boleh berhenti saja kalau dia rasa tak sempat. Kalau dia pulun tasyahud lagi, dia tak sempat dia baca Fatihah, maka dia nak bangun, dia tinggalkan. Boleh saja dia tinggalkan tasyahud. Kita kata bolehkah dia tinggalkan tasyahud? Itu kan tasyahud itu sunat ab'ad. Sekejap lagi bukan kita nak kena sujud sahwi pula kan? Dia kalau apa yang dilakukan kecacatan oleh makmum, imamnya komplit, tak cacat apa, tak kena sujud sahwi. Makmum tak kena sujud sahwi, kan? Jadi imam dah tanggung. Tapi kalau kecacatan itu pada imam, maka disunatkan sujud sahwi. Kalau kita imam tak baca tasyahud awal, maka disunatkan sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi. Setelah walaupun imam dah bagi salam, dah berhenti dah, makmum disunatkan juga sujud sahwi. Tapi kalau kecacatan itu pada makmum, imamnya tidak cacat. Makmum yang tak baca tasyahud awal, imamnya baca, maka tak disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Imam telah pun menanggungnya, ya. Setelah selesai bacaan tasyahud, makmum pun bangun. Dia habis dah baca tasyahud, dia lambat tapi dia pejam habis juga. Bila dia bangun, didapati imamnya telah rokok atau hampir nak rokok. Bila dia bangun, imam dah baca Fatihah habis dah, imam nak rokok dah. Maka dalam hal ini menurut Syekh Ramli, makmum ini disamakan seperti orang yang muwafiq, iaitu dimaafkan jika dia tertinggal 3 rukun yang panjang. Ini khilaf. Ikut Syekh Ramli, maknanya dia bangun tu, dia baca je lah Fatihah, biarlah imam potong dia pun, kan? Kemudian dia kejarlah imam. Perkataan yang berulang-ulangnya,
jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Tetaplah kena ulang juga perkataan tu kan. Baik. Manakala Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar pula berkata, keadaan makmum itu adalah seperti makmum yang ketinggalan tanpa keuzuran. Ini bukan makmum masbuk. Imam Ramli kata dia makmum muafiq. Imam Ibn Hajar bukan kata dia, sebaliknya, bukan dia makmum masbuk. Dia dikira sebagai makmum yang tak ada uzur. Muafiq juga tapi tak diberikan keuzuran. Tak diberikan keuzuran. Jadi macam mana? Keadaannya samalah seperti makmum muafiq yang tidak membaca Fatihah dengan sengaja. Tak baca Fatihah dengan sengaja. Kita ni makmum muafiq. Sempat dengan imam, ada masa kita berdiri dengan imam tu, ada masa yang cukup untuk baca Fatihah, tapi sengaja kita tak baca, saja tak mau baca lagi. Kan? Pasal apa tak mau baca? Saja tak mau baca lagi, nak dengar imam baca surah bagi habis. Sedap sangat imam baca surah ni kan. Kan? Padahal kita dah tahu dah imam baca surah tak dia rokok tapi kita dah pula nak dengar juga imam baca surah bagi habis dulu. Mana dia sengaja. Maka yang ni dia tak ada keuzuran. Dia tak ada keuzuran dah. Tetapi walaupun dia tak ada keuzuran, dia tetap kena baca Fatihah sebab dia muafiq. Jadi oleh kerana itu, kalaulah dia dapat rokok ketika mana imam i'tidal, dia dapat rokok, tak apa, sebab tak lebih daripada 1 rukun lagi kan. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana dia tak diberikan keuzuran, maka kalau imam tinggal dia 2 rukun, batallah sembahyang dia. Apa dia? Rukuk dan i'tidal dah tinggal, batal sembahyang dia. Kalau imam tinggal 1 rukun saja, masih tak batal lagi. Ini orang yang tak diberikan keuzuran. Oleh kerana itu, dalam hal ini, menurut Imam Ibn Hajar, apa pilihan yang ada pada dia? Kalau makmum yang macam ni, makmum yang duduk pulun baca tasyahud ni, maka dia cuma kena baca cepat-cepat Fatihah, kejar imam sebelum imam turun untuk sujud itu, dia dah rukuk, kan, maknanya ditinggal 1 sajalah kan. Tapi kalau tak sempat, dia kena mufaraqah. Dia kena mufaraqah, tak ada pilihan lagi dah. Kalau dia tak sempat, dia kena mufaraqah sebab dia kena baca juga Fatihah dah. Jadi ini ada 2 pandangan. Jadi terserah berita. Kalau kita nak ikut Imam Ramli, maknanya kita terus je baca Fatihah. Tapi kalau saya mengelakkan daripada khilaf itu lebih utama. Mengelakkan daripada khilaf lebih utama. So macam mana dalam hal ni, kalau kita nak ambil yang terbaik, maknanya kita tinggalkan terus. Masa kita baca tasyahud tak habis lagi tu, imam dah bangun dah, potong terus tasyahud kita tu, terus dia bangun kan. Itu mengelakkan daripada khilaf, senang. Mana tasyahud kita tu walaupun tak habis, imam dah tanggung dah kan, kita bangun terus supaya baca Fatihah pula kan. Tasyahud tu sunat kan. Baik. Dalam hal ini, jika dia dapat menyelesaikan bacaan Fatihahnya, kemudian rokok sebelum imam turun untuk sujud. Sebelum imam turun untuk sujud, kalau dia sempat rokok, maka dia dapatlah rakaat itu. Jika dia tidak dapat menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam turun sujud, maka kalau dia baca Fatihah, imam dah mulai i'tidal lah, memang tak sempat lah dia nak rokok. I'tidal bukan lama, Fatihah dia tak habis lagi, maka dia tidak ada pilihan lagi. Dia hendaklah niat mufaraqah. Dia hendaklah niat mufaraqah itu juga, dan terus habis sembahyang dia sendiri-sendiri. Kemudian meneruskan solat mengikut aturannya sendiri. Jika dia tidak mufaraqah, maka batallah solatnya. Kalau dia tak mufaraqah, batal solat sebab apa? Sebab imam telah tinggalkan dia 2 rukun. 2 rukun, tak kira rukun panjang, rukun pendek. 1 rukun panjang itu rukuk, 1 rukun pendek i'tidal. Oleh kerana tidak ada uzur, asalkan 2 rukun saja yang tinggal, batallah sembahyang. Kalau tak sempat mufaraqah. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Conclusion ada satu lagi. Kita bergantunglah bagaimana PKPB kita ni 14 hari kan dilanjutkan, kita tengok keadaan macam mana ya. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Mohon ampun dan maaf atas sebarang kekhilafan daripada pihak saya. Kita sudahi dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.